Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair, amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kuliah kita pada pagi ini seperti biasa kita sambung bacaan kitab Usulut Tauhid fi Ma'rifati Turuqil Iman li Rabbil Mujir. Jadi pagi ini kita sambung balik muqaddimah pada Fadilatul Ilmi, muqaddimah yang menerangkan tentang kelebihan ilmu dan mengajar ilmu serta menuntut ilmu. Jadi kita sambung pada muka surat 3. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, berkata Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, kafa bil ilmi syarafan ay yadda'iyahu min man la yuhsinuhu wa yafraha bihi idha nusiba ilayhi wa kafa bil jahli dhamman ay yatabarra'a minhu man huwa fihi. Artinya, telah memadalah dengan ilmu itu kemuliaan, iaitu bahawa mengaku akan dia oleh seseorang yang tiada mengetahui ia akan dia, dan suka ia dengan dia apabila dibangsakan dia kepadanya, dan memadalah dengan jahil itu kecelaan, iaitu bahawa melepas, artinya menjauh daripada jahil oleh seorang yang ada ia padanya. Baik, ini kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, satu kata-kata yang masyhur berkenaan dengan kelebihan ilmu, ya, mengenai dengan kelebihan ilmu. Kata Sayyidina Ali, kafa bil ilmi syarafah, cukup ilmu itu satu kemuliaan. Kafa bil ilmi syarafah, cukup ilmu itu menjadi kemuliaan. Makna dia, kalau kita nak tahu ilmu tu mulia tak mulia, kita tengok bukti dia. Mana bukti dia? Dia kata bahawa mengaku akan dia oleh seseorang yang tiada mengetahui akan dia.
memada ilmu itu kemuliaan, cukup ilmu tu jadi kemuliaan, ya. Tak payah cari bukti lain lah. Ya, bukti dia mana? Yang pertama dia kata seseorang yang jahil, dia mengaku sebagai seorang yang berilmu. Seorang yang jahil sanggup mengaku sebagai seorang yang berilmu. Pasal apa? Pasal tahu dia ilmu tu mulia. Yang kedua dia kata, dan suka ia dengan dia apabila dibangsa akan dia kepadanya. Yang kedua dia kata ilmu ni mulia. Bukti dia apa? Orang yang jahil ini, orang yang tidak ada ilmu, dia akan mendakwa sebagai seorang yang berilmu. Pasal dia tahu ilmu tu mulia. Yang kedua, dia gembira apabila orang gelar dia sebagai seorang yang berilmu. Dia gembira, dia suka, dia seronok, ya, apabila dia dimasukkan di dalam kalangan orang yang berilmu. Apabila dia digelar sebagai seorang yang berilmu, walaupun dia orang jahil, dia seronok. Itu bukti ilmu itu mulia. Bukti ilmu itu mulia, ya. Orang yang tak berilmu, dia sanggup, ya, mendakwa sebagai seorang berilmu, ya. Bukti ilmu itu mulia apabila orang panggil dia orang alim, seorang yang berilmu, dia seronok. Itu bukti kata ilmu itu mulia. Nampak tak? Ya? Orang panggil dia ustaz, dia tak ada ilmu pun, maka dia seronok. Jadi kalau boleh dia nak kekalkan keadaan macam tu. Itu bukti kata apa? Ilmu itu suatu benda yang mulia, dan ilmu itu satu kemuliaan. Sebab kalau duduk pada orang, seseorang itu, maka seorang itu mulia. Ilmu ni kalau duduk pada orang, dia mulia kerana dia sendiri mulia dah. Orang berebut-rebut untuk mendapat title ilmu ni. Orang berebut-rebut untuk mendapat title orang yang berilmu, kan? Sebab itulah ada orang sanggup palsukan sijil. Betul tak tuan-tuan? Ada orang sanggup palsukan sijil dia. Pasal apa? Pasal orang bila dia tunjuk sijil, ya, membuktikan kata dia mempunyai ilmu dalam bidang dia. Ada orang sanggup memalsukan kelayakannya, kan? Betul? Dia palsukan kelayakan dia. Lagi orang tengok dia punya kelayakan dia, Allah, pangkat tinggi tapi tak ada kelayakan. Tak patut ni dia pegang pangkat ni. Betul tak? Tak patut ni dia pegang kedudukan ini. Orang di bawah dia ni bersusah payah menuntut ilmu, habis umur, habis wang, habis tenaga, kan, nak capai kepada peringkat kedudukan yang tertentu. Tiba-tiba kawan ni naik, kan, dia duduk pada kedudukan yang tinggi dalam satu-satu jawatan atau tempat tu, menggunakan sijil palsu. Pasal apa? Pasal ilmu tu mulia. Bila orang tengok, hebat dia ni, patut pun dia dapat layak menjadi orang yang berpangkat sebegini, kan? Tengoklah orang palsukan sijil. Dia tak ada PhD pun, dia palsukan sijil, kata ada PhD.
supaya orang menganggap dia mempunyai kepakaran ilmu dalam bidang dia. Jadi orang percaya pada dia. Tidak. Zaman kita Allah ni, kerana sijil itu dia satu pengiktirafan terhadap keilmuan seseorang. Sijil itu satu pengiktirafan. Jadi dia akan guna sijil ni, dia tahu orang ni dah mengaji sungguh-sungguh, periksa, lulus, dapat. Dia palsukan sijil. Jadi maknanya bila dia palsukan sijil tersebut, orang akan menganggap dia seorang yang berilmu, dan dia pula akan mendakwa kata dia seorang yang berilmu, dan orang akan menganggap dia sebagai seorang yang berilmu. Dia dakwa sebagai seorang yang berilmu, supaya dia dapat apa yang dia inginkan, ya. Kalau kata ilmu ni tak mulia, orang tak akan buat macam tu. Tak ada orang pun nak ligan benda-benda tu, sijil-sijil ni kan, kalau tak mulia. Betul tak? Ataupun kedudukan, panggilan dan sebagainya. Sebab itu tuan-tuan, apabila seseorang yang tidak berilmu kemudian dia mendakwa sebagai seorang yang berilmu, ya, dan dia mengelirukan masyarakat sehingga masyarakat menganggap dia sebagai seorang yang berilmu, hukum dia haram. Haram seseorang itu yang tidak berilmu dia digelar sebagai ustaz, dia kena cegah. Haram hukum dia tuan-tuan. Dia kena cegah. Orang panggil kan ustaz, ataupun orang panggil dia doktor, kan, title tu, jadi orang lain akan menganggap dia sebagai seorang yang berilmu. Dia kena cegah, dia kena beritahu saya bukan ustaz, saya bukan doktor. Saya bukan ustaz, saya bukan doktor. Ada seorang doktor pakar dulu, ada seorang doktor pakar yang saya kenal, saya tersilap sebut pasal nama dia sama dengan kawan saya. Saya panggil dia ustaz. Dia doktor tu kata, ustaz jangan panggil saya ustaz, saya tak ustaz lagi. Dia saya bukan ustaz lah. Oh maaf doktor, saya panggil dia doktor, ya. Jadi dia mengaku, maknanya kita bukan ahli dalam bidang tu. Kalau kita diam dan kita terima, orang lain akan menganggap kita sebagai seorang yang berilmu dengan title yang tertentu, sehingga satu hari orang akan bertanya kepada dia tentang fatwa dalam bidang dia. Lalu dia akan berfatwa sebab orang dah panggil dia ustaz, kan? Kalau dia tak jawab, nanti malu lah dia. Akhirnya dia jawab, maka ulama kata dia dhallun mudillun. Dia jadi orang yang sesat lagi menyesatkan orang lain. Sebab tu para ulama mengatakan haram, berdosa seseorang itu menggelarkan diri dia sebagai al-ustaz, tuan guru, tetapi dia tidak sampai kepada ilmu tersebut. Dia tidak ada pengetahuan tentang ilmu itu. Karena itu dia akan mengelirukan masyarakat, ya? Masyarakat akan menganggap dia orang alim. Lalu masyarakat akan bertanya hukum, akhirnya dia jawab, ya, jawapan yang tidak benar dan tidak sah, tidak betul, boleh menyesatkan diri dia dan juga masyarakat yang lain. Sebab itu haram hukum dia, nah? Begitu juga haram, ya, orang awam berpakai dengan pakaian ulama. Sebab orang akan
menganggap dia sebagai seorang yang berilmu. Ya, haram dia pakai. Waktu ulama-ulama dulu dalam kitab-kitab dia beritahu, dia tulis, ya, haram orang awam berpakaian ulama. Dia ada orang pakai serban, tapi serban ulama dengan serban bukan ulama ni tak sama. Kalau dulu ulama-ulama dulu dia ada pakaian dia, jubah yang dipakai oleh orang alim dengan jubah orang awam tak sama. Jadi boleh dikenali. Dia kalau pakai macam ni orang alim. Ya, kalau pakai serban macam ni, ini orang alim nama dia. Pasal apa? Supaya orang kenal dia. Jadi kalau orang awam, kita panggil macam ni lah. Sebagai contoh, kalau kita nak bagilah, cuba tuan-tuan bayang salah ke tak salah apabila orang awam memakai pakaian seragam polis diraja Malaysia. Salah tak? Kita orang awam, kita pakai pakaian uniform polis, kemudian kita pergi rumah orang, orang pun tengok polis mai, kita takut dah, kan? Tanya ada salah apa ni, kan? Kalau kita minta izin nak masuk rumah, nak cek pun orang bagi lah, kan? Pasal orang tengok kita pakai pakaian seragam, ya. Jadi salah tak dari sudut undang-undang? Dari sudut undang-undang salah tak? Seseorang itu dia pakai pakaian seragam polis, dia orang awam, dia bukan seorang anggota beruniform. Salah undang-undang, akta dia boleh didakwa, kan? Pakai boleh, lepas tu dia buat pistol dia beli Aksiam punya tembak cicak. Betul tak? Salah tak? Salah besar. Kalau macam tu, kalau orang pakai pakaian ulama tak salah, ha? Salah juga, pasal orang akan menganggap dia orang alim. Cuma dia tak ada akta lah, kan? Kalau dulu ada, kalau zaman dulu ada akta dia, zaman dulu lah. Jadi kalangan undang-undang Islam, dia ada seorang yang mendakwa begitu boleh ditakzir, dikenakan hukuman takzir kerana mendakwa sebagai seorang alim, dengan menyebabkan orang masyarakat akan menganggap dia sebagai seorang yang alim. Tak boleh tuan-tuan, tak boleh. Kalau kita bukan orang alim, kemudian orang panggil kita alim, kita kena cegah, kita kena bagi tahu. Kalau kita bukan seorang ustaz, kemudian orang panggil kita ustaz, kita kena kata saya bukan ustaz dah. Ni nampak macam ustaz ni tak, saya suka pakaian sunnah ni. Tak apalah. Sebab nanti orang akan bertanya akan hukum hakam tu kepada kita. Dulu saya ingat di Mesir dulu. Di Mesir dulu di Jami'ul Azhar, Jami' Azhar, Masjid Azhar. Ya. Ada satu tahun tu seorang pelajar baru mai. Seorang pelajar Malaysia lah, dia baru mai. Dia pelajar ni dia suka pakai jubah apa ni, bagus lah, kan? Tapi dia tahun pertama baru mai, dia pula tubuh badan dia besar. Rupa dia nak meh-meh Arab dah. Irai-irai orang Arab dah, badan besar pula. Dia suka pakai pakaian, dia suka sungguh kepada Azhar ni, Al-Azhar. Dia suka tengok pakaian Al-Azhar tu, pakaian rasmi, pakaian ulama dia. Dia beli ya, ada jual. Dia beli, dia pakai serban Al-Azhar tu. Dia ikut undang-undang dia, jubah dan serban Al-Azhar ni tak boleh dipakai setelah kalau dia benar-benar alim baru boleh pakai. Ya. Dia benar-benar alim, dia dah dapat ijazah dia, baru dia boleh pakai. Pengiktirafan tu.
Dia beli, dia pakai juga lah. Baru sampai dia pergilah mengaji di masjid tu. Pergi mengaji di masjid, tiba-tiba ada orang Arab tengok dia kan, dia pakai dengan pakaian dia nak pergi mengaji ni. Dia nak pergi mengaji. Dia pakai pakaian jubah Sahadia dengan tubuh badan dia pula pelajar baru umur 20-an tu tapi badan dia besar kan, nampak macam ni, ada dengan jambang dia nampak macam orang Arab kan. Jadi bila dia duduk di tiang tu, orang Arab pun main tanya dia, cakap Arab pula lah. Arab tu dia pun duduk meraba lagi cakap Arab masa tu. Tanya dia, menggelabah dia. Orang Arab tu naik tengok ke atas bawah Ais, betul ke ni? Dia nak jawab tak reti. Nampak? Ya? Jangan tuan-tuan. Kalau orang panggil kita alim ke, kita kena cegah. Kita bukan orang alim, saya bukan orang alim tak. Kita tanya orang lain. Kalau kita jawab juga, berdosa kita. Ya? Kita jawab benda tak betul. Ya, kita pakai serban, pakai apa. Dulu ada undang-undang kalau di negara Arab tu ada. Pakaian hak ulama ni jangan pakai. Nanti orang anggap kita orang berilmu. Pakaian imam kan, jubah imam. Dia ni imam ni. Tiba-tiba dia pakai. Orang anggap dia imam. Bacaan dia tak betul. Orang suruh dia turun jadi imam tuan tu, sebab dia pakai pakaian imam. Dia pun naik, aku dah pakai pakaian imam, aku jadi imam tu ya. Akhirnya bacaan dia tak betul. Dia tidak layak jadi imam. Bacaan Fatihah dia salah. Dia jadi imam juga. Maka dia telah merosakkan ibadah orang lain. Mungkin Fatihah dia tu sah untuk diri dia sendiri, tapi tak boleh untuk orang lain. Nampak itu dosa hukum dia tuan-tuan. Orang panggil apa zaman lah, scammer. Walaupun dia tak berniat begitu kan, scammer kan, penipu kan. Betul tak tuan? Walaupun dia tak berniat nak jadi penipu dah. Kalau seorang tu pakai seragam polis, pergi di rumah dua orang macam lah duk kes ada kan, pakai pakaian seragam polis, kemudian merompak rumah tu atau menggugut penghuni rumah tu supaya dia kena bayar dengan bayar tertentu. Nampak ni? Salah tak? Salah. Itu kita panggil apa? Panggil scammer. Panggil scammer. Baik nah. Begitu juga orang yang menipu ni, sijil dia. Kan? Dia tak ada ilmu, dia tipu sijil dia. Salah. Pasal apa orang sanggup buat semua ni? Kerana ilmu tu mulia. Betul dan benarlah kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan Ali ni banyak kata-kata hikmah dia, ya, yang boleh kita jadikan sebagai apa, satu panduan dan pengajaran kepada kita. Bagus kataan Sayyidina Ali ni. Kemudian yang kedua, dia kata apa? Wa kafa bil jahli zamman ay yatabarra'a minhu man huwa fihi. Sebab tu dalam kitab ni, saya tambah sikit ada juga ditulis di dalam kitab, kalau dulunya, kalau orang yang berketurunan Said dengan Syarif, ya, khususnya di sebelah Yaman sana lah, dia pakai serban hijau. Dia pakai serban serban hijau tu sebagai apa? Simbol, kata dia ni Said ataupun Syarif, turunan Rasulullah, anak cucu Rasulullah, daripada keturunan Sayyidina Husin dan Sayyidina Hasan. Kan? Cerita dulu Maka ulama haramkan orang awam, orang yang bukan ahli dia, bukan keturunan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin, ya,
bukan keturunan Rasulullah membalut, memakai serban yang berwarna hijau ni. Kalau dia pakai, apa dia dapat? Kalau dia pakai, dia akan dimuliakan. Oh, ini keturunan Rasulullah. Orang tengok dia pakai serban hijau, keturunan Rasulullah, orang akan muliakan dia. Padahal dia bukan pun. Tujuan dia scammer. Sama kan? Dia nak menipu. Haram hukum dia. Haram dia asasnya di mana? Menipu tu tuan-tuan. Menyamak. Haram dia asasnya di situ. Nampak tak? Okey. Kemudian yang kedua dia kata wa kafa bil jahli dhamman ay yatabarra'a minhu man huwa fihi. Dan memadalah dengan jahil itu kecelaan. Apa maksud dia? Cukup jahil tu merupakan satu kecelaan. Jahil itu benda yang dicela oleh semua orang. Kita nak tahu macam mana yang kata jahil ni benda yang cela, benda tak elok, tak mulia pun. Bukti dia ayatabarra'a minhu man huwa fihi. Orang yang jahil ini dia sendiri pun tak mengaku jahil. Bukti dia apa? Dia kata apa? Bahawa melepas, yakni artinya menjauh daripada jahil itu oleh seorang yang ada padanya pada jahil. Maksud dia apa? Bukti kata jahil itu suatu kecelaan. Orang yang jahil dia tak mengaku kata dia jahil. Kata kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Itu maksud dia. Orang yang jahil dia tak mau mengaku kata dia jahil. Kan? Cuba kita panggil kawan kita, "Hei jahil." Kan? Marah dia. "Awak ingat aku hang seorang yang pandai." Dia marah. Pasal jahil ni benda yang cela. Walaupun hakikat buktinya dia seorang jahil, tapi kalau kita panggil dia, "Hei jahil," hang ni jahil sungguh. Dia akan berasa hati. Macamlah aku tak pandai sangat. Kalau kita duduk bertengkar dengan kawan kita kan, lalas dia kata dia padan muka, dia kata hang macam ni, kata jahil kan, ataupun perangai orang jahil macam ni. Bila kata macam tu, walaupun memang betul dia jahil pun, dia akan marah pada kita. Kan? Betul tak tuan-tuan? Kalau betul dia jahil pun, dia tak tahu sungguh pun, dia akan marah pada kita. Awak hang seorang ke alim kata, ingat tuduh orang jahil. Kawan marah, memang dia kata dia jahil, tapi dia marah. Pasal jahil ni benda yang hina. Cukup dia kata. Kalau nak tahu kata jahil tu benda yang cela, orang jahil sendiri tak mau mengaku kata dia jahil. Boleh tak? Okey. Baik. Kemudian itu yang pertama, dalil daripada Al-Quran dan juga hadis serta kalam sahabat Nabi dan kalam ulama yang membicarakan tentang kelebihan ilmu. Habis muka surat yang kita baca ni. Kemudian yang kedua dia kata apa? Bermula yang kedua, artinya kelebihan orang yang mengajar akan dia. Kelebihan orang yang mengajar ilmu. Iaitu sabda Nabi SAW bagi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi kepada Sayyidina Ali? La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'ami. Artinya sungguhnya bahawa menunjuk oleh Allah dengan sebab engkau akan seorang laki-laki, iaitu terlebih baik bagi engkau daripada unta yang merah. Meriwayat akan ini hadis oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini dinyatakan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih, ya. Baik, jadi kata Nabi kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali ni menantu Nabi lah dan sepupu dia, ya, menantu dan sepupu Nabi. Dia kata apa? La ayyahdiyallah,
la yahdiyallahu bika rajulan wahidan. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberi petunjuk dengan sebab engkau wahai Ali. Pasal apa? Sebab Sayyidina Ali ni ya, dia mengajak seseorang, ya, dia mengajak ilmu. Nabi nak beritahu, wahai Ali, kan, ilmu yang kau ajar kepada seorang lelaki, lalu Allah Ta'ala bagi petunjuk kepada dia dengan sebab ilmu yang kau ajar ni. Nampak tak? Kan? Dia kata lebih baik bagi kamu daripada unta yang merah. Humurin na'am, unta yang berwarna merah. Pasal apa Nabi kata macam tu? Kan? Unta yang berwarna merah ni bukanlah merah menyala macam hati tu, tak ada macam tu. Dia unta dia, kulit dia tu seakan-akan merah. Ya, payah cari unta tu. Warna macam darah, warna macam merah apa? Merah apa orang panggil? Merah hati. Merah terang tak, bukan macam tu. Ya. Warna dia tu seakan-akan merah. Baik, unta yang warna merah ni, ya, merupakan unta yang terbaik dan paling mahal harganya, ya, di sisi orang Arab. Kalau siapa-siapa yang ada unta warna merah ni, oh, paling mahal dah. Unta ni paling mahal, paling baik sekali. Harta yang paling bernilai bagi orang Arab, unta yang berwarna merah. Sebab tu Nabi dia buat perbandingan dengan haiwan tersebut. Nabi buat perbandingan dengan haiwan tersebut. Bila sebut lebih baik daripada humurin na'am, lebih baik daripada unta yang warna merah, makna orang Arab dia tahu dah, dengar, oh, yang ni lebih baik daripada harta yang paling bernilai di sisi orang Arab. Jadi Nabi kata apa kepada Sayyidina Ali? La yahdiyallahu bika rajulan. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberi petunjuk dengan sebab kamu wahai Sayyidina Ali, kamu mengajar dia, Allah Ta'ala bagi petunjuk kepada dia. Walaupun seorang sahaja, itu lebih baik daripada kamu memiliki beberapa ekor unta yang berwarna merah. Jadi Nabi nak beritahu apa kepada kita? Nak beritahu kelebihan orang yang mengajar ilmu tu. Kelebihan orang yang mengajar ilmu walaupun seorang je. Seorang je dia ajak. Bukan kata ajak ramai tu tak. Seorang saja. Sebab tu orang alim ni, tuan, betul-betul nak tuan-tuan nak kenal orang alim. Kalau tuan-tuan nak kenal orang alim sungguh, ya, kalau depan dia ada seorang pun dia mengajar di masjid. Tu imam tu seorang, dia halin semua lari balik habis. Dia kata ustaz tu tak sedap mengajar, tok guru tu tak sedap mengajar. Lari balik depan tok guru, lari balik. Orang dulu dah dia tak buat macam tu. Kesian dia. Kesian tok guru tu. Depan tok guru, mereka balik belah, orang tengok apa tak tahu. Salam pun dah. Tinggal seorang dia. Tinggallah tu imam tu pasal malu memang tu. Dia yang panggil. Dia pasal malu, dia yang panggil. Aku panggil lah. Tok guru dia tak sedap terus mengajar. Tapi tak ada apa, aku panggil. Tunggu juga. Tu pun tunggu lena. Tidur kan, tersengguk tok guru tu mengajar. Tidak nak. Dia sanggup walaupun seorang. Dialah orang yang benar mengajar. Ada tempat lain panggil dia, tak apalah ustaz, ni tok guru mai tempat kami lah, situ tu seorang je. Mai tempat kami, tak apa, saya nak mengajar sini. Dia panggil dah, tak pergi, saya pergi tak kenal pula kan. Seorang pun tak apa lah. Seorang pun tak apa dah. Mai tempat kami lah, kami dah tunggu nak mengaji ni kan. Di situ seorang je, tok imam tu mengaji, tak apa lah. Saya mengajar itu, tak pergi tak kenal pula.
walaupun seorang. Ya. Sebab apa Nabi kata macam tu? Walaupun kamu mengajar seorang anak murid, dengan sebab seorang anak murid ini, ya, dengan sebab kamu memberi hidayah kepada dia, dengan sebab kamu mengajar dia, Allah Ta'ala bagi hidayah kepada dia. Allah Ta'ala bagi petunjuk. Seorang dapat ni, dia boleh, orang panggil apa, dengan hidayah Allah Ta'ala bagi pada seorang ini, dia akan merebak pada orang lain. Paling tidaknya merebak dekat keluarga dia. Dia dapat hidayah daripada Allah dengan ilmu yang diberikan kepadanya. Dia boleh memperbetulkan keluarga dia, menyampaikan ilmu pada keluarga dia. Apa dia dapat? Tersebar. Mungkin juga pada rakan-rakan dia, sahabat-sahabat dia, walaupun daripada dia seorang ni. Ya. Okey dah. Itu kelebihan orang yang menyampaikan dan mengajarkan ilmu, ya. Dan pada riwayat Imam Ahmad, iaitu terlebih baik daripada dunia dan barang yang di dalamnya. Riwayat lain pula, Nabi kata, itu riwayat Imam Ahmad lah, ada dua riwayat yang berbeza. Nabi kata apa? Riwayat Imam Ahmad, sesungguhnya Allah Ta'ala memberi hidayah dengan engkau wahai Ali kepada seorang lelaki dengan sebab ilmu yang kau berikan. Itu lebih baik untuk engkau daripada dunia dan isinya. Maknanya nak cerita kelebihan orang yang menyampaikan ilmu. Seorang dapat hidayah pada Allah Ta'ala dengan ilmu yang kita bagi, maka kelebihan itu lebih baik daripada dunia dan kekayaan yang ada dalam dunia ni. Nampak tak? Baik, dan sabdanya Nabi SAW, majlisu fiqhin khairun min ibadati sittina sanah. Majlisu fiqhin khairun, dalam teks itu salah nah. Ya. Jangan baca khairun tu. Itu nama orang Melayu, khairun. Ya. Khairun min dengan nun, bukan waw dah, salah tu. Majlis, dia kata majlisu fiqhin khairun min ibadati sittina sanatan. Artinya bermula satu duduk bagi orang faqih pada menghasilkan akan satu ilmu yang memberi manfaat akan akhirat, iaitu terlebih baik daripada ibadah yang sunat 70 tahun. Kata Nabi SAW dalam hadis ni, Nabi kata apa? Satu majlis ni maknanya satu perhimpunan, ya. Majlis tu makna, so, asal majlisnya tempat duduk. Kita duduk dalam satu tempat buat apa-apa, tu majlis, kan? Baik, dia kata majlis fiqh, majlis orang yang faqih, ya. Faqih ni orang alim ilmu fiqh. Majlis seorang faqih itu untuk menghasilkan satu ilmu yang memberi manfaat pada akhirat, itu lebih baik daripada seorang yang beribadah selama 70 tahun. Ya, pasal apa jadi itu? Pasal ilmu tu. Ilmu yang dia sampaikan kepada siapa? Kepada manusia dalam majlis itu, ilmu sampai itu lebih baik daripada ibadah yang dibuat oleh seorang abid selama 70 tahun. Nabi buat banding. Satu majlis saja, satu majlis ilmu, macam kita buat majlis ilmu ni, kan? Ni dipanggil majlis.
Habis ni balik, lepas tu mai pula majlis lain pula. Dua majlis. Majlis tu sekali perhimpunan. Ya. Satu majlis yang berkumpul di dalam dia, yang ada padanya seorang faqih. Orang faqih ni orang alim halal haram, hukum syarak. Dia menghasilkan ilmu, dia menyampaikan ilmu yang memberi manfaat untuk akhirat lebih baik daripada ibadah ya selama 70 tahun tanpa ilmu apa-apa. Maknanya kalau kata kita tak belajar ilmu pun buat ibadah saja. 70 tahun dengan belajar ilmu, yang mana lebih baik sekali belajar ilmu tu lebih baik daripada orang buat ibadat 70 tahun. Nak beritahu apa? Nabi nak habaq kelebihan ilmu berbanding dengan yang lain. Kelebihan ilmu dan kelebihan menuntut ilmu berbanding dengan perkara yang lain. Padahal ilmu itu sendiri ibadah. Menuntut ilmu itu sendiri ibadah. Mengajar ilmu itu sendiri ibadah lah. Dia satu ibadah yang lebih baik daripada ibadah yang lain. Ya. Lebih baik daripada sembahyang ibadah sunat 70 tahun. Ya. Baik. Kemudian yang ketiganya, dan melihat Nabi SAW pada satu masuknya ke dalam masjid akan dua lingkungan manusia di dalam masjid. Ini hadis yang lain pula. Satu hari Nabi SAW dia masuk ke dalam masjid Nabi ya. Nabi dapati ada dua jemaah berkumpul di dua tempat di sudut masjid tu. Depa buat lengkong. Dia panggil halaqah. Halaqah ni makna bulan lah. Maksudnya depa buat satu majlis dalam bentuk halaqah. Satu halaqah buat satu halaqah satu puak pula. Baik. Dia kata di dalam masjidnya salah satu daripadanya zikrullah sekalian mereka itu. Dan yang satu lagi itu belajar sekalian mereka itu akan ilmu. Nabi dapati satu puak yang buat halaqah ni depa zikrullah, berzikir. Satu puak lagi satu Nabi tengok yang buat halaqah tu mereka berada dalam majlis ilmu, seorang mengajar, yang lain tu dengar. Jadi ada dua puak lah. Puak ni depa berzikir, puak satu lagi ni ada orang mengajar dalam halaqah tu. Baik. Maka sabda Nabi SAW bermula kedua-dua lingkungan ini berbuat kebajikan. Nabi kata apa? Nabi tengok dua halaqah ni. Dua halaqah satu berzikir, satu lagi menuntut ilmu. Dia kata dua-dua ni semua buat baik. Yang menuntut ilmu ni pun berbuat kebaikan, yang berzikir kepada Allah pun berbuat kebaikan juga. Tak ada masalah, kata Nabi. Baik. Kemudian pula bermula salah satu daripada keduanya itu afdal daripada yang satunya. Nabi kata apa? Dua-dua halaqah ni dua-dua buat baik. Tapi Nabi kata pula salah satu daripada dua halaqah ni ada yang lebih baik. Nabi kata macam tu. Ada yang lebih baik, yang lebih afdal daripada yang satu lagi. Kemudian sabda ia Nabi, bermula sekalian mereka itu yang zikir mereka itu akan Allah dan menuntut mereka itu akan dia sesuatu. Maka jika dikehendak Allah diberi akan mereka itu, dan jika tiada maka ditegah daripada memberinya. Apa maksud dia? Nabi beritahu hak pertama ni orang yang berzikir kepada Allah. Orang yang berzikir kepada Allah, mengingati Allah, zikirlah la ilaha illallah ke apa saja kan. Mereka ni duduk dalam
lingkungan, dalam kumpulan, kemudian mengingati Allah Subhanahu wa taala, berzikir. Baik. Dan dalam berzikir itu mereka berdoa kepada Allah, minta kepada Allah taala apa-apa hajat. Betul kan? Minta kepada Allah apa-apa hajat. Maka kalau Allah taala kehendak, Allah taala akan tunaikan hajat. Kalau Allah taala tak kehendak, maka mereka tak dapat apa-apa hajat daripada Allah. Baik, Nabi kata macam tu. Kemudian yang kedua kata Nabi, dan bermula segala mereka yang muzakarah, sekalian mereka itu akan ilmu, iaitu mengajar sekalian mereka itu akan orang yang jahil, dan bahawa sungguh aku suruh akan daku bagi mengajar, dan bahawa sungguh aku disuruh akan daku bahawa bagi mengajar. Maka bermula segala mereka itu yang mengajar, iaitulah yang afdal. Kemudian duduklah ia Nabi serta mereka yang mengajar. Nabi tengok, Nabi komen. Yang kedua Nabi kata, orang yang muzakarah ilmu. Orang yang muzakarah akan ilmu, iaitu dia mengajak ilmu kepada orang yang jahil. Duduk dalam yang halaqah kedua ni, ya, Nabi tengok ada seorang duk sampaikan ilmu kepada yang lain. Yang lain duk khusyuk mendengar ilmu. Ya. Baiklah. Dia kata sesungguhnya, dia kata bila Nabi tengok ada seorang duk mengajar dalam halaqah tu, Nabi kata, aku ni diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mengajak dan menyampaikan ilmu. Nabi sendiri kata macam tu. Baik. Nabi kata apa? Orang yang mengajak itu, itulah orang yang paling baik. Bila Nabi tengok kawan tu mengajak, dia sahabat dia lah, mengajak sahabat-sahabat yang lain, Nabi kata apa? Orang yang menyampaikan ilmu dan mengajak itulah yang afdal, yang lebih baik, ya, daripada yang lain. Kemudian Nabi pun jalan, ya, jalan pergi duduk dengan halaqah ilmu. Nabi duduk dengar, mengajak ilmu tu. Nabi pergi duduk itu, Nabi tak pergi duduk dengan orang zikrullah ni. Pasal Nabi nak bagi tahu kemuliaan ilmu, kemuliaan menyampaikan ilmu, dan kemuliaan berada dalam majlis ilmu. Tu dia tiga sekali. Kemuliaan ada macam Nabi pergi duduk di situ. Nabi boleh pilih saja duduk berzikir kepada Allah, tak, Nabi duduk. Pasal apa Nabi duduk itu? Nabi tak duduk dengan orang majlis ilmu pun tak apa. Pasal Nabi lah yang menyampaikan ilmu dengan wahyu yang Allah Ta'ala wahyukan kepada dia, sehingga para sahabat ni mendapat ilmu dan boleh mengajak orang lain. Betul kan? Jadi Nabi tak perlu duduk di situ dengar apa-apa. Nabi pergi duduk dengan zikrullah ni. Dah Nabi pergi duduk tu, maka itu membuktikan apa? Membuktikan mulianya ilmu, mulianya orang yang mengajar ilmu, dan mulianya penuntut ilmu tu, dan mulianya majlis ilmu tu. Ya, berbanding dengan yang lain. Bukan kata majlis zikir ni tak mulia, tak. Tapi kalau banding dua, lebih ni lagi. Banding dengan dua ni, lebih ni lagi. Orang berzikir, dia nak minta doa pada Allah Ta'ala. Antara dua lah, Allah Ta'ala nak bagi ataupun tak bagi. Orang yang berilmu, orang yang menuntut ilmu, ya, apa yang dia dapat? Dia dapat petunjuk daripada Allah. Dia dapat pengetahuan, memperbetulkan agama dia, membetulkan kejahilan dia, manfaat dia balik sampai pada orang lain pula. Yang mana lebih besar? Ni ya. Zikir tu untuk diri dia saja. Bukan kata orang ini zikir korang tak baik, ilmu baik kita pergi ilmu. Dah zikir ya. Ya, jangan tinggal pula zikir tu. Cuma nak bagi tahu kelebihan, ya, keutamaan dia tamat ni. Ya. Baiklah. Itu kelebihan orang yang menyampaikan ilmu. Kemudian dia kata bermula yang ketiga, artinya kelebihan orang yang menuntut ilmu. Ini baru masuk pula nak cerita kelebihan menuntut ilmu. Ni panjang ni, kelebihan menuntut ilmu ni untuk kita semua. Baiklah.
Saya rasa cukup sekadar itu dulu pada pagi ini. Kita berhenti di sini dan semoga perbincangan kita pada pagi ini dapat memberi manfaat dan pengajaran yang baik insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin wa faqihna fid din waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أحسن ختامنا أجمعين وتوفنا مسلمين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.